Okey, so sebelum kita mula, sebenarnya saya sengaja walaupun tengok jadual tu 2.30 kan, tapi saya 2.30 kudu. Jadual 2.30 tak salah. Jadi kita mula awal, habis awal. So target dalam 4 nanti asar kita stop lah. Lepas tu lepas asar kita mula balik. Lepas tu malam ada masalah tak kalau kita buat kelas pukul 9? Boleh doktor, boleh. Boleh doktor, cuma doktor boleh lah. Dah nampak. Boleh juga doktor. Sebab ingat target tu lepas isyak lah kelas. Jadi kita mungkin dalam pukul 9 dan 9.10.30 habis lah. Itu pun kalau kita punya target habis awal macam tu je. Boleh Okay. So nak minta persetujuan jugalah pada sekarang ni dah 87. Okay, so boleh mula boleh mula. Okay, so jadi bagi siapa yang belum mula lagi, mungkin kelas Dr. Ismail pun belum mula, tak apa, saya boleh pergi masuk kepada normal distribution sebab ini taburan yang penting lah. Penting sebab dalam chapter 2 lepas ni kamu akan belajar tentang taburan normal ni. Okay, so boleh mula dah ada 87 orang, insyaAllah kita boleh mulalah. Jadi cara saya, kalau kamu ada masalah boleh terus tanya, tak perlu nak tekan button raise hand ke, tak payah. Okay, terus unmute, lepas tu boleh tanya, bila-bila masa saja kamu boleh tanya. Dan kalau misalnya suara tu suara emas, malu nak bertanya, nak bersuara, boleh tekan tulislah kat ruangan chat. Okay, so kita mula balik. Minta maaf lah kepada pelajar saya yang daripada KK, kita terpaksa repeat sikit normal distribution. Tapi hari tu pun kita ada sikit sangat cerita normal distribution. Ulang kaji doktor. Ulang kaji okey, ulang kaji boleh Okey. So, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasihlah siapa yang hadir. Kita mula kepada ni topik pertama chapter yang pertama, tapi dah hujung lah. Iaitu normal distribution. Okey, normal distribution. Normal distribution ini adalah muka surat berapa dalam buku, bagi siapa yang dah ada dalam buku tu boleh tengok dalam buku tu tentang normal distribution. Normal distribution dia adalah di bawah continuous probability distribution. Continuous probability distribution. Nanti kalau kamu belajar ada taburan binomial dan juga taburan Poisson, dia berbeza daripada taburan normal. Taburan binomial dan juga Poisson dia adalah adalah discrete. Okey, discrete probability distribution. Tapi normal dia adalah continuous. Ada perbezaan yang ketara antara discrete dan juga continuous. Kalau dalam discrete, saya ulang lagi sekali, kalau dalam discrete bila kita plotkan graf dia berbentuk bar chart. Dia bar chart macam tu. Dia tidak bersentuh di antara satu sama lain. Okey, dia tidak bersentuh antara satu sama lain. Biasa kita tengok bar chart lah. Okey, itu maksudnya discrete. Dia tidak bersentuh antara satu sama lain. Tapi bila kita katakan dia adalah continuous, maka bila kita berjalan daripada satu point kepada satu point tu, kita tidak perlu lompat. Kita boleh jalan dia. Itu maksud dia continuous. Okey. Daripada bar chart, macam mana dia boleh jadi continuous? Apabila graf ini kita ubah menjadi histogram. Ini adalah histogram. Histogram. Bila histogram, dia akan jadi continuous. So yang penting dalam taburan normal ni, dia punya bentuk graf tu. Bentuk graf dia sangat penting untuk kita kenali. Sifat-sifat pada taburan bentuk taburan normal. Yang pertama dia adalah bell shape.
berbentuk seperti loceng. Okey, berbentuk seperti loceng. Berbentuk seperti loceng. Inilah asalnya macam ni. Okey, asalnya macam ni. Alamak, hilang tu. Okey, asalnya berbentuk seperti ini. Okay, dia berbentuk bell shape. Kenapa dipanggil bell shape? Bagi otai macam saya ni, dulu kalau dengar loceng jual aiskrim tu, inilah yang digunakan loceng macam ni. Dia letak macam tu kan. Macam tu. Dia jadi loceng. Okay, sebab tu dipanggil sebagai bell shape. Sekarang, zaman sekarang ni, kalau kamu berumur dalam 20-an, 30-an, rasa tak jumpa kot bell shape. Apa ni, kata orang tu. Loceng bunyi ding 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 ding. Jual aiskrim. Itu yang pertama, dia adalah berbentuk seperti loceng, bell shape. Yang kedua, dia adalah simetri. Apa maksud simetri? Maksudnya kalau kita potong dua, dia sama. Saiz bentuk dia kiri dan kanan. Macam badan kita ni kalau kita potong, dia adalah simetri. Okay? So apa dia paksi simetri dia? Paksi simetri dia adalah yang di tengah-tengah ni. Itu adalah nilai min, mu. Okey. Jadi kamu kena ingat kalau misalnya kelas saya awal-awal saya dedahkan pelajar saya tentang penggunaan simbol. Okey. Setiap simbol mempunyai maksud yang berbeza dan saya tekankan kepada pelajar untuk ingat maksud setiap simbol ini. Sangat penting. Sebab apa? Sebab senarai formula yang akan kamu jumpa dalam formula yang diberikan dalam buku ke atau dalam test ke apa, dia dalam bentuk simbol sahaja. Jadi, kamu kena tahu. Tengok simbol tu, kamu dah tahu. Ini maksud dia apa. So, mu di sini adalah mean population. Okay? Mean untuk population. So di tengah-tengah ini adalah nilai mean population. Lama dah dekat 100 lah. Takut dah harap ada yang tak datang lah. Janganlah cecah 100. Kalau tak kena bagi link baru. Okay. Okay, so mean population, mu. Di tengah-tengahnya adalah mean population, mu. Bentuk dia seperti loceng. Dia simetri dan paksi simetri dia di sini adalah mu. Dan ini adalah paksi X. Ini adalah paksi X. Ini adalah paksi X. Paksi X. X ni mewakili kita punya data lah. Okay, X ini mewakili kita punya data. Dan bentuk yang ini, yang berbentuk seperti loceng ini dikenali sebagai fungsi probability density function untuk taburan normal. Okay, ini fx, small fx. So fx ini dikenali sebagai probability density function. Okay, probability density function. Luas di bawah graf, luas di bawah graf ni, keluasan luas di bawah graf ini adalah sama dengan 1. Okey, sama dengan 1. Okey, luas di bawah graf adalah sama dengan 1. Jadi, kalau kamu ingat, ni kamu dah semester berapa saya tak ingat lah. Tapi kalau kamu dah ambil subjek statistik ni, maksudnya kamu dah pernah ambil subjek engineering maths dan juga engineering maths, mungkin GE. Tapi engineering maths 1 lah, engineering maths 1. Mesti dah ambil, semester pertama dulu kan, dah ambil. Jadi, kita tahu apabila kita integrate daripada point A hingga point B, fungsi fx dx ini adalah sama dengan luas di bawah graf. Ini adalah luas di bawah graf. Di bawah graf. Fungsi fx dari A to B. Maksudnya kalau kita integrate daripada fungsi fx ni daripada A hingga B, luas di bawah ini adalah dia punya integration. Jadi, oleh kerana
probability di bawah ini juga merupakan suatu nilai kebarangkalian. Jadi ini sebenarnya adalah kita mencari nilai kebarangkalian daripada A sampai B. Daripada A sampai B. Okey, probability. Okey, capital P di sini bila saya menulis merujuk kepada probability. Okey, kebarangkalian. So kita nak cari kebarangkalian. Chapter pertama, chapter kedua lebih kepada mencari nilai kebarangkalian. Okey. Okay, so area under the graph is equal to 1. Luas di bawah graf sama juga dengan 1. Jadi oleh kerana mu ini adalah separuh dia, maka keluasan separuh adalah sama dengan 0.5. Keluasan separuh di sebelah kanan, keluasan separuh di sebelah kanan. Sebelah kanan sini sama dengan 0.5. Sebelah kiri ni juga adalah keluasan dia adalah 0.5. Dia sama, simetri. Okey, tu luas di bawah graf. Okey, jadi fungsi fx adalah sama dengan 1 per sigma per darab dengan punca kuasa 2 pi E kuasa bla 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 ni lah. Kita sebab tu kalau kamu lihat di sini, kalau kita nak integrate fungsi fx ni mustahil lah. Sangat mustahil untuk kita integrate secara manual. Susah pun. Tak boleh nak integrate lah. If you want to achieve better results, make a great impression, and save time. Betul. Jadi lagilah fungsi yang pening macam ni, lagilah susah nak integrate. So, apa yang kita buat adalah apa saja random variable x yang follow normal distribution. Ramai. Oh, nasib baik baru 90. 96. Aduh, sikit lagi ya. Okey, kita nak ingat kelas 10 pukul 2.30 kot. Okey. So, ini cara kita menulis apa saja random variable yang follow taburan normal. Okey, ini cara saya menulis lah. Cara penulisan dia. X, apa saja random variable, simbol yang biasa kita guna untuk random variable ni biasanya kita gunakan simbol X, capital X. Okey, capital X. Capital X, random variable kita follow normal distribution. Apabila kita tulis pada ruangan pertama adalah merujuk kepada mean. Merujuk kepada mean. Apa saja nilai yang kita tulis pada ruangan pertama ni adalah dia punya nilai mean untuk kita punya random variable. Mean untuk X. Dalam kes ni, our random variable adalah X. Ruangan kedua adalah variant. Ruangan kedua adalah variant. So, saya tulis kat sini lah bagi siapa yang tengok ni. Sigma kuasa 2 adalah sama juga dengan variant dah mulu dah. Variant population. Okay. Sigma kuasa 2 adalah variant population. Kalau sigma je adalah standard deviation population. Okay. Kalau sigma dia adalah standard deviation population. Okay. Standard deviation atau dalam bahasa Melayunya adalah sisihan piawai. Okay. Sisihan piawai. Standard deviation. Okay. Tu cara kita menulis apa saja random variable yang follow normal distribution. Nilai yang pertama ruangan yang kita tulis adalah nilai mean population. Mean untuk random variable. Ruangan kedua adalah variant untuk kita punya random variable. Okay. So, inilah yang saya bagi tahu tadi. Kalau kita nak
dapatkan luas di bawah graf, iaitu nilai probability, kita kena integrate. Tapi sangat mustahil untuk kita integrate fungsi fx kita tadi. Jadi apa yang kita kena buat? Kita transform kepada taburan z. Kita transform x follow normal distribution dengan mean dia mu, variance dia sigma kuasa 2, dengan kita punya rajah untuk x ni macam ni. Ni rajah dia. Ni rajah dia. Rajah dia macam ni. Di tengah-tengah itu adalah mu. Ni faksi y dia adalah fungsi fx. Faksi x dia adalah capital X. Itu merujuk kepada random variable x kita. Graf dia macam ni. Di mana nilai x daripada negatif infinity hingga infinity. Daripada infinity, negatif infinity sampai infinity. So, oleh kerana kita tak nak integrate untuk mencari luas di bawah graf itu, iaitu merujuk kepada probability, kita membuat transformasi, iaitu menggunakan taburan Z. Kita panggil sebagai Z transformation. Kita ubah Z transformation. Kita ubah daripada X menjadi taburan Z. Taburan Z. Z ni, dia ada nama khusus dia, iaitu Standard Normal Distribution. Z ada nama khusus dia, iaitu Standard Normal Distribution. Taburan normal piawai. Itu maksud dia. Di mana taburan Z ini dia follow normal juga. Normal juga. Dengan mean dia kosong, variance dia 1. Itu taburan standard normal piawai. Taburan standard normal distribution. Standard normal distribution. Bentuk graf dia tidak berubah. Bentuk graf dia tidak berubah. Hanya seolah-olah kita anjakkan sahaja. Kita anjakkan saja daripada bentuk yang ni menjadi bentuk yang sama. Bentuk dia sama, bentuk graf dia sama. Hanya teranjak sahaja, seolah-olah macam teranjak lah. Daripada setiap nilai x kat sini, akan dipetakan kepada nilai z yang sesuai kat sini. Apa dia Z transformation dia? Ni Z transformation dia. Iaitu formula dia adalah Z sama juga dengan random variable kita X tolak dengan mu. Apa dia mu? Mu adalah mean population. Mana nak dapat mean population? Kat sini. X tolak mu bahagi dengan sigma. Mana nak dapat sigma? Daripada sini. Kalau kamu tengok kat sini, di sini adalah sigma kuasa 2. Jadi dia sebenarnya adalah, asalnya adalah kita puncakan kuasa 2 nilai variance tersebut. Dapatlah sigma. Kalau dulu belajar MATN, kalau sigma kuasa 2, punca kuasa 2, sigma kuasa 2. Ni punca kuasa 2 dengan kuasa 2 kan kita boleh cancel kan. Jadi tinggallah hanya sigma saja. Dah 99. Dah 99. Ada yang kena tukar link ni kan. Tak apa doktor, saya rela lah keluar. Janganlah keluar, relax dulu. Sabar. Wah, keluar betul. 98 balik, ya Allah. So macam ni untuk supaya buka link baru je betul. Tukar terus So ya, betul bro. Semua live dulu. Nanti saya akan share link baru kat dalam kita punya grup WhatsApp dan juga grup yang kat KL pun saya akan share link baru
Okey. Tu doktor. Okey, ramai-ramai Ramai-ramai keluar. Oh, kena halau tadi lah. Halau ni, halau. Keluar ramai-ramai. Okey Sekejap.